Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-40 ini. Saya harap semua di luar sana berada dalam keadaan yang selamat, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja bagi mereka yang masih dibenarkan untuk bertugas. Dalam melazimi kehidupan seharian ketika menangani pandemik ini, saya ingin berpesan agar terus disiplin dalam meningkatkan kawalan kendiri. Laporan ini akan didahului dengan ulasan tentang isu semasa dan diikuti dengan status pelaksanaan inisiatif-inisiatif utama kerajaan, iaitu pakej bantuan permai, belanjawan 2021, pakej rangsangan ekonomi penjana dan pakej kita prihatin. Status pelaksanaan inisiatif pakej prihatin yang masih berlangsung boleh disemak di lampiran 1. Sebelum saya mulakan laporan laksana ke-40 ini, izinkan saya menyingkap semula tentang paksi inisiatif-inisiatif Kementerian Kewangan, termasuk Belanjawan 2021 yang sentiasa berkisar tentang 3 matlamat utama, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Baru-baru ini pula pendekatan ini diperkembangkan lagi melalui pakej bantuan permai yang direka untuk mempercepatkan dan memperluaskan skop penyampaian serta menambah peruntukan di mana perlu. Inilah peranan kerajaan untuk memastikan segala keperluan kewangan dan peralatan ada tersedia. Berita baik adalah inisiatif Belanjawan 2021 serta permai sudah pun mula berjalan. Dan saya ingin berkongsi manfaat pendekatan inisiatif-inisiatif ini yang menyentuh pelbagai aspek komuniti kita. Perkara paling utama bagi kita sudah tentunya perjuangan bagi menurunkan impak COVID-19. Sehubungan itu, saya menyeru semua pihak supaya tidak lagi berkompromi dengan pelanggaran atau ketiadaan SOP. Keupayaan saringan COVID-19 Kementerian Kesihatan juga telah dipertingkatkan. Sehingga 5 Februari, hampir 1.2 juta ujian telah dijalankan dengan jumlah kumulatif lebih 6.4 juta. Belanjawan 2021 juga telah memperuntukkan 1 bilion ringgit bagi penyediaan dana tambahan dan penyediaan peruntukan yang tertumpu kepada bekalan seperti tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Kita harapkan dengan adanya pertambahan saringan berikutan arahan kepada majikan untuk melaksanakan ujian saringan kepada pekerja mereka, maka dapatlah kita mengenal pasti mereka yang bergejala dengan lebih pantas dan pengasingan dapat dilakukan dengan segera untuk mengekang penularan wabak. Walaupun majikan perlu menanggung kos saringan COVID-19, melalui pakej bantuan permai, mereka akan mendapat potongan cukai berganda bagi kos tersebut, manakala Perkeso akan menampung kos saringan pekerja asing di zon merah. Insentif pengecualian cukai ini turut dinikmati oleh individu yang mengeluarkan perbelanjaan bagi melakukan saringan COVID-19. Melalui peruntukan dana tambahan 3.25 bilion ringgit melalui pakej bantuan permai bagi tahun 2021 untuk menangani wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan juga telah membuat permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menambah seramai 11,280 petugas kesihatan bagi usaha menangani pandemik COVID-19 dan mengekalkan mutu perkhidmatan. Yang sama penting adalah untuk memelihara kebajikan para kaki tangan Barisan Harapan. Untuk ini, suka saya mengingatkan bahawa pakej bantuan permai juga telah meluluskan pengambilan 3,500 petugas kesihatan mulai akhir Januari 2021. Seterusnya, kerajaan juga mengambil maklum bahawa kadar pengangguran pada bulan Disember adalah di tahap 4.8%, sama seperti bulan November 2020. Walau bagaimanapun, yang lebih penting adalah usaha kerajaan di dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan 500,000 peluang pekerjaan pada tahun 2021, mahupun di dalam persekitaran yang amat mencabar. Tambahan petugas kesihatan ini juga boleh dilihat sebagai salah satu inisiatif kerajaan bagi mewujudkan peluang pekerjaan baharu dalam kategori pekerjaan yang kritikal. Selain itu, dianggar lebih daripada 160,000 pekerjaan baharu bakal diwujudkan bagi tahun 2021 melalui pelaburan committed investment, insya-Allah. Diharapkan dengan usaha bersama semua pihak yang terlibat,
kadar pengangguran 4.8% yang dicatatkan pada hujung Disember dapat kita kurangkan di dalam bulan-bulan yang mendatang. Terutamanya dengan adanya usaha-usaha berterusan kerajaan ke arah ini seperti portal My Future Jobs dan platform e-latih Kementerian Sumber Manusia. Seterusnya, sukacita dimaklumkan bahawa pelaksanaan inisiatif prihatin My Salam sehingga akhir bulan Januari 2021 telah mencatatkan kelulusan bagi 67,000 tuntutan berkaitan COVID-19 dengan jumlah keseluruhan 35 juta ringgit. Seperti yang diumumkan di dalam pakej prihatin, manfaat hospitalisasi My Salam iaitu manfaat bernilai RM50 sehari untuk tempoh maksima 14 hari telah dipanjangkan kepada mereka yang dimasukkan ke hospital kerana COVID-19 atau diarahkan untuk berkuarantin sama ada di pusat kuarantin KKM atau di rumah. Kerajaan mendapati bahawa skim My Salam ini telah mendapat respons yang memberangsangkan kerana ianya merupakan suatu bentuk jaringan sosial bagi lebih kurang 8 juta golongan berpendapatan rendah dan juga OKU. Skim ini merangkumi rawatan kesihatan bagi 45 penyakit kritikal dan membuktikan komitmen kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya di dalam menangani jangkitan COVID-19 di masa kini. Saudara dan saudari sekalian, sekarang saya akan ke ulasan pakej penjana setakat 29 Januari 2021. Pakej ini berpaksikan 3 matlamat: memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pertama, menyentuh ni tentang matlamat memperkasakan rakyat. Program subsidi upah fasa pertama masih berjalan. Program ini telah mencapai nilai penyaluran sebanyak RM12.757 bilion untuk 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja yang didaftarkan. Kedua, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Seramai 130,828 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Ketiga, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Terdapat peningkatan dari segi individu yang mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan kepada 133,301 peserta. Pautan Kementerian Kewangan ada menyenaraikan kursus-kursus yang mendapat permintaan, manakala mereka yang berminat boleh melayari laman web agensi-agensi kerajaan terlibat untuk mendapatkan maklumat berkaitan. Saudara dan saudari sekalian, sekarang kita terus ke matlamat kedua, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, skim pemulihan perniagaan tekun. Ini khas untuk PKS Mikro dengan dana RM100 juta yang telah mencapai objektifnya dengan memanfaatkan 14,946 PKS Mikro. Pada masa yang sama, masih terdapat inisiatif-inisiatif pembiayaan yang tersedia di bawah matlamat ini, seperti pembiayaan PKS penjana dan juga pembiayaan sektor pelancongan penjana, juga untuk PKS serta PKS Mikro. Kedua, pembiayaan PKS penjana. Peruntukan kerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Sebanyak 6,507 permohonan telah diluluskan dengan jumlah nilai pinjaman sebanyak RM1.231 bilion. Ketiga, pembiayaan sektor pelancongan penjana. Peruntukan kerajaan sebanyak RM1 bilion bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan COVID-19. Setakat 29 Januari, terdapat 573 permohonan bagi pembiayaan ini. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 277 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM55.4 juta. Keempat, Bumiputra Relief Financing yang telah diperkenalkan oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB dengan jana RM200 juta, di mana 519 PKS telah menerima dana sebanyak RM143.8 juta. Ya. Saudara dan saudari yang saya hormati, bagi matlamat ketiga penjana, iaitu merangsang ekonomi, laporan minggu ini tertumpu kepada pengecualian cukai perkhidmatan bagi hotel untuk menyokong sektor pelancongan sehingga 30 Jun. Nilai pengecualian cukai yang telah dimanfaatkan oleh pengendali premis penginapan telah mencecah RM1.37 bilion,
peningkatan sebanyak RM533.42 juta berbanding dengan RM836.56 juta pada minggu sebelumnya. Antara inisiatif sokongan sektor pelancongan ialah pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan melancong serta pengecualian cukai pelancongan sepenuhnya. Sehubungan itu, beberapa hari lalu, kerajaan Malaysia dan Indonesia telah bersetuju untuk mewujudkan gelembung perjalanan bagi merancangkan industri pelancongan di antara kedua-dua negara. Kementerian Kewangan amat mengalu-alukan inisiatif ini dan apabila digabungkan dengan peruntukan pembiayaan bagi industri pelancongan, saya berharap agar mereka yang terbabit di dalam industri akan mampu untuk cergas semula insya-Allah. Saudara dan saudari sekalian, di bawah kita prihatin bagi program subsidi upah fasa 2, sejumlah RM741.16 juta telah disalurkan kepada 64,345 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 518,793 pekerja. Seperti yang dinyatakan semasa Belanjawan 2021, PSU bersasar juga diperkenalkan bagi membantu sektor pelancongan dan perwujudan. Manakala kesemua sektor yang berterkesan oleh pelaksanaan PKP tahun ini adalah layak untuk menerima sokongan PSU 3.0 di bawah pakej bantuan permai. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Pemulihan ekonomi sebahagiannya disandarkan kepada kemampuan kita untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan berhenti memberi sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan yang akan diteruskan. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya ingin berkongsi pengalaman misi prihatin Kementerian Kewangan ke Pahang bagi meninjau mangsa banjir dan program pemulihan yang sedang dilaksanakan. Ini adalah hari pertama saya dan tim MOF di Pahang untuk misi prihatin bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Pahang dan juga wakil-wakil kerajaan negeri Pahang. Objektif utama kami adalah menyampaikan sumbangan kepada penduduk tempatan yang terkesan akibat bencana banjir. Saya dan tim MOF juga turun padang untuk berinteraksi dengan mereka yang terlibat dan melihat sendiri situasi rakyat di Pahang bagi menilai dan merancang langkah-langkah seterusnya memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Seperti yang dilaporkan, situasi di kawasan terjejas memang menampakkan impak yang serius dengan sisa lumpur yang merata-rata termasuklah kerosakan yang agak serius dapat dilihat ke atas infrastruktur kecil, rumah kedai dan juga rumah kediaman. Namun saya juga dapat lihat kecekalan dalam menghadapi bencana ini yang ditunjukkan oleh mangsa-mangsa banjir serta ahli-ahli sukarelawan yang membantu mereka yang terjejas serta menyampaikan bantuan seperti air minuman, makanan, pakaian serta peralatan rumah yang asas. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas barisan hadapan daripada PDRM, JPAM, Bomba dan lain-lain agensi serta pihak yang terlibat atas pertolongan mereka sepanjang berlangsungnya misi prihatin. Bagi kami di MOF, misi prihatin adalah antara langkah pertama dalam usaha menangani impak buruk bencana ini. Selain dari memperkenalkan dana bencana banjir sebanyak RM200 juta untuk membaik pulih infrastruktur kecil dan rumah serta tambahan RM50 juta untuk perbelanjaan operasi bencana di bawah pakej bantuan permai. Sejak lawatan ke Pahang ini, saya telah melakukan 2 lagi lawatan turun padang bagi melihat sendiri tahap kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Laporannya akan dikongsikan di laman media sosial saya. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya berkongsi serangkap pantun.
Di pagi nian berarak gemawan, mentari menjelma di hujung muara. Pandemik dilawan, disuntik bantuan, pulihkan semula industri negara. Sekian untuk laporan laksana kali ini. Jaga diri dan stay safe. Terima kasih.